واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, karangan seorang ulama yang alim iaitu Syekh Ibnu Al-Imad rahimahullahu ta'ala. Pada pagi ini kita meneruskan lagi pembahasan berkaitan tentang makmum dan imam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jangan makmum bangkit berdiri sehingga imam keluar. Jadi makmum jangan berdiri sehingga melihat imam dah keluar daripada tempatnya. Jadi selagi mana imam belum keluar, kita jangan paksa imam keluar begitu. Ada setengah jemaah dia dah berdiri lama, seolah-olah dia lah nak jadi tok imam gitu. Yang paling afdal, jangan keluar, jangan berdiri melainkan selepas melihat imam keluar. Para makmum hendaklah jangan bangkit berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya, sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan, kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Yang memberi maksud, apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah kamu semua bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Jum'ah, Babul Masyi ilal Jum'ah. Nabi SAW memperingatkan kepada para sahabat ketika itu, jangan kamu berdiri melainkan setelah kamu melihat aku sudah keluar. Kerana rumah Nabi SAW berhampiran dengan masjid, dan Nabi SAW semayang pun semayang sunat di rumah gitu. Begitu juga pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, imam digalakkan hadir lewat daripada makmum ketika mana selepas azan pertama imam hadir, supaya makmum tertunggu-tunggu siapakah yang nak membaca khutbah gitu, ataupun imam tidak keluar daripada biliknya sehinggalah waktu hendak membaca khutbah. Ini paling afdal. Sebagaimana kalau kita lihat di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Azhar yang alim, Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi, dalam pengamatan saya, Syekh tidak akan keluar daripada bilik imamnya melainkan ketika nak membaca, kerana nak membaca khutbah. Jadi makmum ketika tunggu-tunggu siapa nak baca khutbah hari ini. Kerana Syekh Ismail Sadiq Adawi di antara khatib yang Allah memberikan malakah karisma ketika mana membaca khutbah sehingga orang terpegun dan mengambil manfaat daripada khutbah beliau. Di Malaysia ni saya pernah lihat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, beliau kalau nak baca khutbah barulah keluar daripada rumahnya, kemudian pergi naik di atas dekat mimbar tu, dia semayang 2 rakaat qabliyah, kemudian azan yang kedua baru membaca khutbah. Ini dia antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walau bagaimanapun para alim ulama berbeza pandangan berkaitan tentang imam sehingga imam keluar. Kalau imam tu berada sesama dengan kita, macam mana? Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang berbunyi, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menghuraikan menerusi hadis ini beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani telah menyebut dalam kitab Fathul Bari, kebanyakan para alim ulama berpendapat bahawa sesungguhnya apabila adalah imam bersama dengan mereka di dalam masjid, tidaklah mereka bangun melainkan setelah selesainya qamat. Kalau contohnya dalam masjid kita, di masjid-masjid di negara kita ni, imam memang sama-sama dengan kita, maka tidak bangun makmum melainkan setelah selesainya qamat. Ini pandangan yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, menyebut zahabal aktsaruna ila annahu idza kana al-imamu ma'ahum fil masjidi lam yaqumu hatta yafrugha minal iqamati. Telah berpendapat kebanyakan ulama bahawa sesungguhnya apabila adalah imam bersama dengan makmum di dalam masjid, makmum jangan bangun melainkan setelah selesainya qamat, sebagaimana dalam pengajian kuliah subuh yang lepas. Wa illam yakun fil masjidi, tetapi sekiranya imam tidak ada di dalam masjid sama-sama, sama ada imam berada di rumahnya yang di sebelah masjid ataupun imam berada di dalam bilik imam, fa zahabal jumhuru ila annahum la yaqumun hatta yarauhu. Jumhur sepakat ulama berpendapat bahawa makmum jangan bangun sehingga makmum melihat imam sudah keluar. Kalau tidak nanti kita cari-cari siapa nak jadi tok imam. Bilal dah qamat tapi imam tak ada lagi, cari sana cari sini Jeffrey jadi imam. Jeffrey jadi imam, entahlah lama tolak menolak. Oleh sebab itu, untuk menjadikan sistem semayang berjemaah ini begitu tertib, jangan qamat sehingga imam, jangan kamu bangun sehingga imam keluar daripada tempatnya. Ada dua pandangan di kalangan ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i. Yang pertama, sekiranya imam berada bersama dengan kita. Yang kedua, imam tidak bersama dengan makmum ketika itu. Ini telah diperjelaskan begitu luas di kalangan para alim ulama. Manakala di kalangan mazhab Hanafi menyebut, qala Abu Hanifata yaqumun idza qala hayya 'alal falah, fa idza qala qad qamatis salah kabbara al-imam. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, bila makmum ni nak bangun, mengikut pandangan mazhab Hanafi, yaqumun idza qala hayya 'alal falah, iaitu bangun makmum ini ketika mana Bilal menyebut hayya 'alal falah. Kalau kita qad qamatis salah, sesungguhnya semayang sudah hampir nak didirikan. Wa idza qala qad qamatis salatu kabbara al-imam. Tetapi apabila Bilal menyebut qad qamatis salah, imam terus takbiratul ihram. Qad qamatis salatu, Allahu akbar. Imam terus takbir. Kemudian Bilal sempurnakan dengan sendiri. Ini mazhab Hanafi. Sekiranya kita pergi negara-negara yang bermazhab Hanafi, maka jangan merasa hairan, kerana dalam mazhab Hanafi memang begitu. Contohnya di negara China, mereka bermazhab, ada mazhab Hanafi. Oleh sebab itu kalau kita tengok serban dia,
pun ekor dia panjang sampai dekat separuh, dekat belakang ni separuh badan. Contohnya di negara sana kebanyakan bermazhab Hanafi, apabila Bilal menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar, imam terus takbirat ihram. Adakah perbuatan ini betul? Ya, betul, mengikut pandangan mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, berhujjahkan dengan hadis yang telah diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu an. Begitu juga kalau kita pergi ke negara Turki, kerana mereka bermazhab Hanafi, tetapi Turki berbeza sedikit, telah menyusun saf terlebih dahulu, kemudian baru Bilal qamat. Apabila Bilal qamat disebut qad qamatis salah, maka imam terus takbiratul ihram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama. Sekiranya kita pergi ke negara-negara yang bukan bermazhab Syafi'i, maka kita tidak terkejut. Kita tak terkejut. Kita tak kata mereka ni ajaran sesat, bahkan mereka ini mempunyai hujjah dan dalil berdasarkan riwayat-riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala riwayat daripada Bilal radhiyallahu an, kana yuraqibu khurujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Bilal radhiyallahu an sentiasa melihat terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ataupun tak keluar. Dan kalau dah keluar, dah masuk masjid, maka ketika itulah Bilal pun qamat. Summa idza ra'awhu qamu fala yaqumu fi maqamihi hatta ta'dila sufufahum. Sesungguhnya mereka apabila melihat, ini para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, qamu berdiri fala yaqumu fi maqamihi, maka tidak ia bangun daripada tempatnya, melainkan telah menyusunkan saf-saf di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam susunkan saf terlebih dahulu, kemudian dikamatkan sebagaimana di Turki, mana susun saf dengan baik, dengan lurus, kemudian kamat bila sampai qad qam hayya 'alal falah, qad qamatis salat, terus takbiratul ihram. Ini juga terdapat dalam riwayat daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Maka ada dua riwayat, satu riwayat dipegang oleh mazhab Hanafi dan satu riwayat yang dipegang di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kita tidak bertelagah kerana di sana banyak cara dan kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk balik kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan dinaqalkan pada syarah Muhazzab, disebut di dalam kitab Syarah Muhazzab karangan iaitu Imam Al-Muhazzab, ialah karangan Syekh Syirazi rahimahullah ta'ala. Maka dah Syarah Muhazzab paling masyhur di sini ialah kitab Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Kitab Al-Muhazzab ini disyarahkan oleh ramai di kalangan para alim ulama. Paling masyhur ialah karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi telah mensyarahkan kitab Muhazzab, tetapi tidak dapat disempurnakan kerana umur Imam Nawawi tidak panjang sekadar, iaitu umurnya 45 tahun meninggal dunia. Kitab ini telah disambung oleh ulama yang lain, iaitu Ibn Subki, iaitu disempurnakan oleh Syekh Subki rahimahullahu ta'ala, pun tidak dapat disempurnakan. Kemudian disempurnakan oleh Syekh Muti'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian sejak akhirnya juga Syekh Dr. Matruji rahimahullahu ta'ala juga menyempurnakan Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muti'i rahimahullahu ta'ala ketika mana menyempurnakan Majmu', ramai ulama dalam dunia mempertikaikan, termasuk ulama-ulama Azhar, kerana adakah ia berkemampuan untuk menyempurnakan karangan Imam Nawawi. Sebab Syekh Muti'i ini adakah layak ataupun tidak. Guru saya di Mesir menyebut Syekh Muti'i ini bermimpi dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bermimpi berkali-kali, sempurnakan majmu'ku, sempurnakanlah majmu'ku, sempurnakanlah majmu'ku. Oleh sebab itu Syekh Muti'i rahimahullah ta'ala telah menyempurnakan kitab Majmu'. Beliau menyebut bahawa memang aku tidak setanding dengan Imam Nawawi, tetapi cara
aku menyempurnakan majmu' ini adalah sama metodnya seperti Al-Imam Nawawi. Dan alhamdulillah kitab ini mutanawal wa talaqqat al-qabul, iaitu ianya telah dicetak wa talaqqal qabul, dan telah diterima oleh ramai di kalangan para ahli ulama, dan ulama tidak mempertikaikan tentang keilmuan Syekh Najib Mutai'i rahimahullah taala. Syekh Najib Mutai'i sempat mengajar pelajar-pelajar Malaysia di Mesir dahulu. Mereka mengaji beberapa buah kitab, di antaranya Syarah Mahalli, di antaranya kitab yang terkenal iaitu Ihya Ulumuddin Syekh Najib Mutai'i rahimahullah taala. Dan di antara juga kitab Muhazzab karangan Syekh Syirazi ini. Al-Imam Syirazi rahimahullah taala mengarang kitab Muhazzab. Al-Imam Syirazi rahimahullah taala bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Imam Syirazi ini di dalam mimpi, ya Syekh, ya Syekh. Mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana para alim ulama ini kerap bermimpi begitu. Bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak percaya mimpi ini, ramai ulama-ulama yang soleh bermimpi. Yang tak bermimpi itu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan nak bertemu dengan dia. Ada ulama-ulama, ustaz-ustaz dalam YouTube kata mimpi dengan Nabi dia tak betul. Adakah kamu boleh menyanggah Imam Nawawi, boleh menyanggah pandangan Imam Syirazi rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya dan beramal dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syirazi menyebut telah menamakan akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah panggil nama dia Syekh. Oleh sebab itu apabila mereka nak menyebut nama Al-Imam Syirazi, panggillah aku Syekh Syirazi, panggillah aku Syekh Syirazi. Ini telah disebut pada awal kitab At-Tanbih karangan Al-Imam Syirazi rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Muhazzab ini disyarahkan oleh Imam Nawawi, nama majmu'. Kitab Muhazzab ini telah disyarahkan oleh Syekh Imrani, seorang ulama daripada Yaman, juga telah mengarang kitab yang bernama Al-Bayan fi Syarhil Muhazzab. Kitab Al-Bayan ini di antara kitab yang begitu detail membahaskan berkaitan mazhab Imam Syafi'i, menggabungkan dua mazhab, iaitu mazhab daripada Baghdad dan juga mazhab daripada Khurasan. Dua-dua ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Dua-dua ini adalah mazhab Syafi'i. Maka kalau kita nak buat perbandingan, karangan Al-Imam Imrani dalam kitab Al-Bayan merupakan syarah Muhazzab. Adapun dalam kitab-kitab ini syarah Muhazzab, ini ialah syarah Muhazzab yang paling masyhur yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi, iaitu kitab Majmu', dan dinakalkan pada syarah Muhazzab daripada Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali seorang ulama yang alim dalam ilmu fiqh. Al-Imam Al-Ghazali mengaji dengan guru beliau Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, ataupun masyhur dengan gelaran Imamul Haramain. Imam Haramain itu imam dua tanah haram, Mekah dan Madinah, kerana patuanya meliputi dua negara ini, dua tempat ini. Al-Imamul Haramain mengambil ilmu daripada Al-Imamul Buwaiti. Al-Imamul Buwaiti mengambil ilmu menuntut dengan Al-Imam Syafi'i. Maka di sudut turutan pengajian begitu hampirnya Imam Ghazali dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i anak murid beliau Al-Imam Al-Buwaiti. Al-Imam Al-Buwaiti anak murid beliau ialah Syekh Abdul Malik Al-Juwaini. Anak murid Syekh Abdul Malik Al-Juwaini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali pada peringkat awal, Imam Ghazali ini seorang ulama fiqh yang alim. Kitab beliau paling masyhur ialah Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasid. Ini di antara kitab paling masyhur karangan Imam Ghazali, dan kitab ini telah dicetak. Kitab ini dicetak. Al-Wasid, Al-Basit, Al-Wajiz. Daripada kitab inilah disyarahkan oleh ulama sampai sekarang. Hanya kita dengar Imam Ghazali ini ialah ulama tasawuf, dan Imam Ghazali peringkat awal ya ulama fiqh, dan beliau juga ulama usul fiqh yang paling alim. Mengarang kitab yang terkenal iaitu Al-Mustasfa, menghuraikan ilmu usul fiqh yang begitu detail. Kemudian beliau berkecimpung dengan ilmu tauhid,
kitab beliau paling masyhur iaitu Al-Munqis minadh Dhalal, iaitu penyelamat daripada kesesatan, At-Tahafut minal falsafah, iaitu kehancuran ilmu falsafah. Di antaranya Al-Iqtisad fil I'tiqad, berhati-hati dalam beriktikad. Ini karangan Imam Ghazali, iaitu kitab tauhid begitu detail. Begitu detail. Al-Imam Al-Ghazali ia adalah selaras dengan mazhab Asy'ariyah, membahaskan sebanyak 13 sifat sahaja dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian pada peringkat yang terakhir barulah Imam Ghazali menggabungkan 3 ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, iaitu kitab beliau yang terkenal di antaranya Ihya Ulumuddin, kitab beliau yang terkenal iaitu Mukasyafatul Qulub, kitab beliau yang terkenal iaitu yang terakhir Minhajul Abidin. Ini adalah kitab yang terakhir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ilmu tasawuf, iaitu Minhajut Talibin. Al-Imam Al-Ghazali, mana Imam Ghazali ini merangkumi ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Jadi orang sekarang ni kalau dia tahu pandai kata saya alim ilmu tasawuf tapi bab fiqh jangan tanya, tak betul. Orang nak jadi ulama sufi, ulama yang betul-betul diyakini ilmunya, mesti merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf, barulah lengkap ilmu tersebut. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahawasanya kata Imam Ghazali, mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, saya telah huraikan tadi, bahawasanya hendaklah para makmum itu bangkit berdiri selepas selesai muazzin daripada qamat. Dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguhnya muskil kerana menyalahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu, rawahul Bukhari. Jadi pandangan Imam Ghazali berkata mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah bahawa hendaklah para imam itu bangkit berdiri selepas selesai muazzin daripada qamat. Mana mazhab Hanafi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ini paling kuat begitu dalam mazhab Hanafi. Adapun pandangan Imam Ghazali menyatakan bahawa ada pandangan di kalangan mazhab Hanafi juga selepas selesainya qamat. Ini adalah bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercanggah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan pendapat ini muskil. Dia kata muskil kerana menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, wa qala an-Nawawi muskilun, ay wa hadha ar-ra'yu muskil. Adapun pandangan ini ialah muskil. Muskil sebab apa? Li ajli mukhalafatihi lil khabar, kerana ianya menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat ataupun hampirnya. Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum berbimbang dengan mengerjakan sembahyang sunat atau sujud tilawah. Mana kalau sembahyang dah nak diqamatkan, jangan berbimbang nak sembahyang sunat ataupun nak sujud tilawah, terus nak dirikan sembahyang. Tetapi kalau sekiranya ianya tengah semayang, bila tengah qamat, dia boleh sama ada memutuskan semayang, ataupun kalau ketika itu dia sedang sujud pada rakaat pertama, dia boleh menyempurnakan semayang sunat sebelum atau semayang qabliyah ini, menyempurnakan dalam keadaan duduk, menyempurnakan dalam keadaan duduk. Contohnya sekarang dia waktu sujud pada rakaat pertama, dia tengok Bilal sudah mula qamat. Kalau dia bangun nak menyempurnakan rakaat kedua, barangkali memang tidak berkesempatan. Sama ada dia nak memutuskan, ya pahala diberikan oleh Allah kadar semayang yang telah didirikan,
ataupun ianya nak menyempurnakan juga 2 rakaat, dia boleh menyempurnakan dalam keadaan duduk, kerana sembahyang sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Dengan cara dia duduk tersebut, ia dapat menyempurnakan 2 rakaat pun boleh, Ataupun sebagai ulama Syafi'i, tapi kaul yang paling dhaif di kalangan mazhab Imam Syafi'i dan telah dinakalkan oleh Syekh Ismail dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu kitab Wishahul Afrah, boleh ditukarkan niat menjadi sembahyang sunat mutlak, iaitu terus tasyahud, terus tahiyat akhir. Mana kalau ketika mana dia sedang sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud kali kedua, dan dia terus jangan sempurnakan rakaat yang kedua, terus tahiyat akhir dengan berniat bertukar menjadi sembahyang sunat mutlak. Ini kaul yang paling lemah dalam mazhab kita, kaul yang paling lemah di kalangan mazhab kita. Permasalahan ini telah dibahaskan begitu panjang di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi fi Syarhi Sahih Al-Imam At-Tirmizi. Syekh Mubarakfuri telah menguraikan lebih kurang 12 pandangan ulama berkaitan apabila sedang dikamatkan ataupun hampirnya kamat, adakah boleh sembahyang sunat ataupun tidak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersungguh-sungguh nak sembahyang qabliyah subuh, iaitu sunnatul fajri, kerana sesungguhnya sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu subuh ini besar kelebihannya, lebih lagi daripada seisi langit dan seisi bumi pahalanya. Jadi di kalangan para sahabat ini berlumba-lumba nak sembahyang sunat. Sedangkan ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara muazzin di zaman Nabi ialah Bilal radhiyallahu an. Bila kaman ada lagi para sahabat sembahyang qabliyah ini, iaitu sembahyang sunnatul fajri, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh ni, dia sembahyang juga, kerana dia nak dapat kelebihan tersebut. Sedangkan dia kata kena kamat, lantaklah dia kata kamat aku nak sembahyang juga, kerana kelebihannya besar. Apabila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, kerana mereka berlumba-lumba nak mencarikan pahala dan kelebihan sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu subuh ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubata. Idza uqimatis salat, apabila sembahyang telah didirikan, fala salata, maka tidak ada apa jenis sembahyang, illa al-maktubata, melainkan sembahyang fardu. Sembahyang sunat qabliyah ini boleh diqadhakan selepas sembahyang fardu subuh. Contohnya sembahyang qabliyah ini tidak dapat kita laksanakan kerana kita beratur lama, nak cek suhu lagi, nak tulis lagi kan. Contohnya tadi ramai orang beratur, tahu-tahu orang bila sudah kamat kita nak sembahyang, ya tak dapat sembahyang. Kita mengaji hadis, sesungguhnya besar kelebihan sembahyang qabliyah. Biarlah Tok Imam, tapi dia kata Tok Imam Masjid Al-Azim ni baca surah panjang-panjang, aku nak sembahyang juga, dia kata. Adakah perlu begitu? Ya tidak. Dan sembahyang sunat qabliyah ini boleh diqadha selepas sembahyang fardu subuh bagi mereka yang melazimi sembahyang tersebut. Contoh, kita di antara orang yang biasa sembahyang qabliyah subuh ataupun sunnatul fajri ini boleh diqadha selepas sembahyang fardu subuh, supaya tidak terluput pahala tersebut. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak dapat semua, jangan sampai ditinggalkan semua, maka dapatlah kita nak juga supaya dapat juga kelebihan, diqadhakan selepas sembahyang fardu subuh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengqadhakan sembahyang sunat sebelum subuh, selepas sembahyang fardu subuh. Maka 2 hadis tadi menunjukkan bahawa jangan kamu tergesa-gesa nak sembahyang juga qabliyah ataupun sunnatul fajri ini, kerana sesungguhnya sembahyang sebelum sembahyang fardu subuh ini boleh diqadha selepas sembahyang fardu subuh. Asal hadis itu ialah merujuk kepada sembahyang sunat sebelum subuh. Tetapi disebut oleh ulama al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, mengambilkan umum hadis termasuklah sembahyang-sembahyang yang lain, bukan terbatas kepada sembahyang fardu subuh, bukan terbatas kepada sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib atau isya. Sembahyang 5 waktu ini apabila kamat, jangan kamu menyebut benda yang lain, kerana berdasarkan kaedah al-ibratu bi umumil lafzi, yang diambil kira umumnya lafaz
la bi khususis sabab, bukan kita tengok khususnya sebab, karena hadis tu sebab ialah semayang sebelum semayang fardu subuh. Qala al-musannifu rahimahullah taala, sama mari kita. Dan jika imam menyuruh muazzin qamat semayang dan ia belum memulakan qamatnya, jika imam menyuruh muazzin, mana imam suruh muazzin, qamat, dan ia belum memulakan qamatnya, Bilal pun tak qamat, dia tengok ada orang saf depan ni masih semayang, sedangkan jam di depan ni dah berbunyi tet. Bilal ni dia tunggu orang habis semayang. Ada setengah masjid dia tengok sana ada lagi semayang, tengok lagi ada seorang pakcik ni contohnya, waktu-waktu nak qamat dia pun pergi terus ke depan, saf depan, nak beritahu jangan qamat, aku nak semayang. Bilal jangan tunggu, tak payah tunggu dia. Kalau waktu memang dah tili qamat, imam kata qamat, ya qamat. Dia nak semayang ke tak nak semayang itu hal dia. Dia perlu membatalkan semayang dengan segera apabila telah qamat. Tak payah nak tunggu. Pahala tetap diberikan oleh Allah kadar mana yang dilakukan. Tapi bila ni dia tak qamat, sekalipun imam suruh dia qamat, atau ia tidak disuruh oleh imam, masalah yang kedua imam tak suruh lagi, atau ia tidak disuruh oleh imam qamat semayang, tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai, atau ada waktu qamat 5 minit, tet dah berbunyi 5 minit, waktu ni memang nak qamat. Dua keadaan tadi. Maka adakah makruh bagi makmum memulakan semayang sunat seperti mana makruhnya semayang sunat selepas qamat semayang? Dah berbunyi tet, ataupun ada lagi 50 saat, oh takbiratul ihram dia tengok lagi depan, tinggal lagi 20 saat, dia baca Fatihah tengok lagi. Adakah perlu dia semayang ataupun tidak? Waktu semakin hampir. Ulama menyebut satu kaedah, apabila sesuatu itu sudah hampir, maka diberikan hukum seperti asalnya. Apabila waktu sudah hampir, maka diberikan hukum seperti asalnya. Asal bila qamat tak ada semayang sunat dan tiada sujud tilawah dan sebagainya. Maka kalau kita tengok ada lagi 30 saat ataupun ada 20 saat ataupun 15 saat, pada adatnya dalam 20 saat ni tak boleh dah sempurna semayang 2 rakaat, ya tak payah, tinggalkan. Ini disebut. Atau tiada makruh baginya, ataupun boleh semayang. Dia tanya soalan makruh ke tak makruh, jawapan dia, kita tengok jawapan belakang. Kerana qamat itu dimulakan lagi, sedangkan qamat itu belum dimulakan lagi. Sebenarnya dia boleh semayang ke tak semayang, tapi tinggal 20 saat lagi. Mengikut qaul yang muktamad, pandangan yang paling kuat, bahawa perbuatan tersebut makruh, hukumnya makruh kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Kaedahnya yang berbunyi, kaedah yang paling masyhur di kalangan mazhab kita al-Imam Syafi'i, ma qaraba syai'a yu'ta hukmahu, ma qaraba syai'a yu'ta hukmahu, sesuatu yang hampir kepadanya maka diberikan hukum hampir itu akan hukum asal. Hukum hampir itu diberikan hukum asal. Hukum asal qamat. Bila qamat tak ada sembahyang sunat. Bila qamat tak ada nak baca Quran apapun, tak ada nak baca sujud tilawah. Kita tengah baca Quran sekarang, sampai ayat nak sujud tilawah, sikit lagi 3 ayat, sikit lagi, contohnya sekarang telah qamat, tinggalkan. Hampir lagi sikit, kalau nak sambung 3 ayat ni qamat, tinggalkan. Kerana kaedah fiqh menyebut ma qaraba syai'a, sesuatu yang hampir kepada sesuatu
yu'ta, diberikan sesuatu yang hampir tu, hukmahu, akan hukum asalnya. Ni kaedah yang perlu kita fahami. Ma qaraba syai'ah yu'ta hukmahu. Kesimpulannya makruh. Makruh dia kata. Sama balik kita kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam semayang sunat, gitu. Kaedah ni juga kita akan pelajari dalam bab akan datang. Contohnya orang dah qamat, imam dah semayang, Tok Syekh ni masih lagi tak semayang. Biasanya budak-budak bila imam nak rukuk, baru dia takbiratul ihram. Ataupun kita ni sudah imam sudah semayang, dah takbiratul ihram, kita sibuk nak ikat serban, melambat-lambatkan semayang. Maka hukum melambat-lambatkan semayang itu adalah melambat-lambatkan bersama dengan imam sehingga luput takbiratul ihram bersama imam, hukumnya makruh. Maka apabila dia melakukan sedemikian rupa hampir nak takbiratul ihram, dia rasa memang boleh terus takbiratul ihram, tapi dia sibuk nak ikat serban. Mana lebih afdal, ikat serban ke ataupun takbiratul ihram bersama imam? Takbiratul ihram bersama imam. Maka dia melakukan ikat serban dan sebagainya, hukumnya jadi makruh. Kaedah fiqh menyebut ma qaraba syai'a yu'ta hukmahu. Itu maksudnya. Sama balik kita kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat, dan dengan demikian boleh menyebabkan luputnya takbiratul ihram dengan imam. Ini jelas, menyebabkan dia luput, tak dapat fadilat takbiratul ihram. Apakah fadilat takbiratul ihram? InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat, wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.